أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد والصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وبه التخلص من حول المحشر لمن آمن بالله ورسوله أجمعين وعلى آله الطاهرين وأصحابه نجوم الهدى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. Dan dalil keduanya pula bahawasanya jika tiada bersifat ia dengan keduanya, nescaya bersifat dengan tuli dan buta, dan iaitu batil kerana keduanya sifat kekurangan, dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala. Dan dalil keduanya yakni samuk dan basar pula selain daripada dalil Al-Quran, dalil naqli di atas. Wa huwa as-sami'ul basir. Itulah Allah Ta'ala itu as-sami' yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat. Ya as-sami' itu makna tidak dikatakan sesuatu mana suatu zat itu as-sami' melainkan dia itu ada sam'un, ada sam'. Tidak dikatakan al-basir melainkan dia itu ada basar. Begitu. Itu mafhum yang diambil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun tidak ada perkataan betul-betul sam'un, basarun, tak apalah, Mu'tazilah dia tolak sifat ma'ani. Kerana tidak ada disebutkan sam'un bagi Allah Ta'ala, basarun, kalamun, tak ada lagi tu. Betul lah. Tapi kena faham bahawasanya as-sami' itu tentulah dia tu ada sama'. Al-qadir, dia kena ada kudrah. Kalau tidak ada kudrah, macam mana dia diitlaqkan nak dikatakan dia tu sebagai al-qadir? Baiklah, dalil keduanya pula, yakni dalil ta'akuliyah. Dalil akli yang tadi wahwa sami'ul basir itu dalil naqli. Dalil naqli ini dalil akli. Dalil akli bahawasanya dia begini, kemarin dah mu'alif kita nyatakan bahasanya kenapa makna bila sampai kepada sifat samuk basar maka didahulukan dalil naqlinya berbanding dengan akli. Sedangkan kalau sifat yang sebelum daripada ni, sifat yang sebelum daripada ini tidak menggunakan dalil naqli, hanya dalil akli semata-mata. Kerana dalil akli sifat samuk, basar, kalam ini kalau nak banding dengan dalil akli kepada sifat-sifat yang sebelum daripada ni, itu lemah. Lemahnya macam mana? Rupa lemahnya macam mana? Rupa lemahnya ialah maknanya tidak terhenti nak menjadikan alam ini di atas sifat sama. Tidak terhenti di atas nak menjadikan alam ini sifat basar dan juga kalam. Berbeza dengan kudrah dan juga yang lain-lain. Kalau Allah Ta'ala tidak ada kudrah, bermakna dia lemah. Kalau dia lemah, macam mana dia nak menjadikan alam ini? Alam ini tak ada. Alam ini tak ada, batil dengan musyahadah kita. Kita tengok dengan mata lendai kita bahasanya alam ini ada. Menunjukkan Allah Ta'ala itu tidak lemah. Kalau tidak lemah, bermakna dia bersifat dengan kudrah. Jadi dalilnya sangat kuat. Kalau tidak ada kudrah, macam mana nak?
nak menjadikan alam ini. Dan kalau tidak ada iradah, tidak adalah qudrah. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada iradat. Jadi istidlal dia tu kuat, nyata, soreh, nyata. Tapi kalau samuk basar kalam, kalau kita ambil huk di makhluk ni pun, orang yang buta boleh buat kerja, orang bisu boleh buat kerja, orang tuli boleh buat kerja. Itu pandangan yang pertamanya. Lapis yang pertama, kita tak nampak sangat kaitan tiga sifat ini dengan menjadikan alam. Tetapi sebenarnya, kejadian alam ini juga boleh menjadi dalil kepada tiga sifat ini. Cuma dia kena kira lah. Kalau kita tak kira, kita tak nampak. Jadi itulah yang dikatakan oleh mu'alif kita, rahimahullah ta'ala. Dia kata dalil keduanya, yakni samuk dan basar pula, yakni dalil akli. Bahawasanya jika tiada bersifat ia. Jika tiada bersifat ia Allah dengan keduanya, yakni samuk dan basar. Nescaya bersifat dengan tuli dan buta. Yang lawan kepada samuk, yang lawan kepada basar. Kerana dua perkara yang berlawanan tidak boleh tidak ada kedua-duanya dan tidak boleh ada kedua-duanya. Itu kaedah yang kita kena faham dulu. Itu dah kita sebut acap kali dah. Dua perkara yang berlawanan dipanggil sebagai ziddani. Dia ada dua, lawan bahasa Melayu kita. Bahasa Melayu kita panggil lawan. Duduk lawannya bangun. Diam lawannya bergerak. Dia satunya dalam bahasa Arab dia panggil zid. Satu lagi dia panggil naqid. Zid makna lawan. Lawan seperti diam lawannya gerak. Zid. Diam lawannya gerak maknanya kalau tidak diam mesti bergerak. Kalau tidak bergerak mesti diam. Itu dia panggil ad-diddu. Did. Satu lagi yang kita panggil lawan juga. Putih lawan hitam. Hitam itu tidak tepat. Putih lawan hitam. Putih lawan dia tidak putih. Barulah dia jamik, dia menyeluruh, syamil. Putih maknanya lawan dia ialah tidak putih. Hitam lawan dia tidak hitam. Sebab selain daripada putih itu masih ada banyak lagi pilihan warnanya. Duduk bangun. Kalau tidak duduk, tak semestinya bangun. Boleh jadi menyenggin, boleh jadi menelentan. Cuma hok biasa-biasanya, kalau duduk lawan dia bangun. Jadi, duduk lawan dia ialah tidak duduk. Itu yang syamil, yang jamik. Mana duduk, lawan dia tidak duduk. Sebab selain daripada duduk ada lagi masih ada lagi kelakuan yang lain daripada duduk. Itu perlu dibezakan antara did dengan naqid. Apa yang saya maksudkan bahasanya dua perkara yang berlawanan tidak boleh ada kedua-duanya pada satu masa dan tidak boleh tiada pada kedua-duanya pada satu masa. Itu morak dianya maksud dia ialah ad-diddu. Diddun, Did mana lawan. Adapun naqid itu tak masuk dalam kaedah. Jadi kalau hitam pun tidak, putih pun tidak boleh terima. Baju kita warna hijau bermakna hitam pun tidak, putih pun tidak. Kalau gerak dengan diam, maknanya kalau tidak bergerak mesti diam. Kalau tidak diam mesti bergerak. Kalau kita katakan bahasanya suatu jirim itu bergerak pun tidak, diam pun tidak, maka hukumnya adalah mustahil. Tak terima pada akal kita. Itu nama dia diddun. Tapi kalau kita kata suatu benda tu hitam tidak, putih tidak, itu boleh terima. Sebab lain daripada hitam dan putih masih ada lagi warna-warna yang lain. Itu dia panggil naqid. Naqid. Jadi itu tidak termasuk di dalam kaedah yang kita sebutkan tadi. Kaedah akal, hukum akal. Yang mengatakan bahasanya dua perkara yang berlawanan dia tidak boleh ada kedua-duanya dan tak boleh ada kedua-duanya.
Itu terkena kepada suatu istilah yang panggil sebagai diddun, mana lawan. Tu. Jadi kalau Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan samuk, bermakna dia tuli. Dia kena kata macam tu dah. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan basar, bermakna dia bersifat dengan buta. Tu. Jadi, dan iaitu batil. Batil makna tak betul lah. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu buta ke, Allah Ta'ala tu tuli, itu tidak betul. Batil, tak betul. Kerana keduanya sifat kekurangan. Tuli, buta. Dua-dua tu dia panggil sifat kekurangan. Dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Tentu tidak. Tentu tak ada. Jadi, kita katakan tadi, bahasanya dalil akli kepada samuk, basar dan juga lagi kalam. Itu tidak sekuat. Tidak sekuat dalil sifat-sifat yang lain. Dalil akli sifat-sifat yang lain. Sebab sifat-sifat yang lain itu terhenti nak jadi alam ini secara langsungnya, secara mudahnya kita nampak kaitannya. Kaitan ada alam ini dengan sifat kudrat, dengan sifat iradah, dengan sifat, itu sangat kuat. Begitu juga sifat-sifat yang sebelum daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala al-hawadis. Mana wahdan, mana qiyamu bi nafsih, wahdaniyah. Jadi kewujudan alam ini, kalau kita kaitkan dengan sifat-sifat ini, itu tersangat nyata, terang. Maksudnya kalau luput sifat-sifat itu, maka macam mana nak jadi alam ini? Kalau Allah Ta'ala itu tidak satu habis berantakan alam ini, tak boleh ada punya. Tapi sekarang untuk sifat samuk, basar, kalam, tentang kaitan tiga sifat ini dengan wujudnya alam ini, itu tidak berapa kuat. Bukan kata tidak betul, tapi tidak berapa kuat. Kerana tidak terhenti nak jadi alam ini di atas sifat samuk, basar dan juga kalam. Ya begitu, tetapi kita kena faham bahawasanya walaupun begitu, kita kena ingat bahawasanya sifat buta yang lawan kepada basar, tuli yang lawan kepada mendengar, dan bisu yang lawan kepada kalam, itu dia panggil apa dia? Sifat kekurangan. Allah Ta'ala tidak ada sifat kekurangan. Jadi, macam mana Allah Ta'ala nak menjadikan alam ini? Macam mana Allah Ta'ala tu kuasa menjadikan alam ini, sedangkan kekurangan yang ada pada dirinya pun dia tak boleh nak buang. Sebenarnya kita, kalau kita kata kita manusia enggak penyakit-penyakit, kita ni lemah. Penyakit yang ada pada diri kita, kita tak boleh nak buang. Jadi, tuli. Kalau Allah Ta'ala tuli, macam mana dia nak buat alam ini? Sebab, macam mana dia boleh melakukan menjadikan alam, sedangkan tuli yang ada pada dia pun dia tak mampu nak buang. Begitu juga bisu. Maka di sini nampaknya, kalau Allah Ta'ala tuli, bermakna dia lemah daripada mengobati diri dia sendiri. Tu lemah. Jadi kalau Allah Ta'ala lemah untuk membuatkan kekurangan-kekurangan di diri dia, macam manalah dia dapat menjadikan alam ini? Tu. Jadi makna istidlalnya dia agak kurang nampak lah kali pertamanya. Tapi bila kita pergi kira tu, maknanya akan nampak juga. Tu. Dia tidak kuat tu kalau banding dengan orang panggil sifat-sifat yang lain dari sudut menggunakan dalil akli. Tu. Namun apabila kita kira-kirakan dia, dalil akli saat ni kepada sifat samuk, basar, kalam pun sah juga. Sah. Tu. Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, dan iaitu batil, mana Allah Ta'ala bersifat dengan tuli, Allah Ta'ala bersifat dengan buta, itu batil. Batil ni makna tak kena ataupun tak betul. Kerana keduanya, tuli dan buta ni. Kerana keduanya, tuli dan buta ni, sifat kekurangan. Dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Itu yang kita duk subhanallah, subhanallah,
Subhanallah. Kata tu ialah untuk nak ajar hati, nak tarbiyah hati. Samalah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Subhanallah maksudnya kita menafikan kekurangan pada Allah Ta'ala. Yakni subhana cuci minyak. Cuci minyak atau kata orang lain. Cuci minyak mana tidak ada sikit rabuk. Subhanallah, suci Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu sama ada kita tahu kalau kita tidak tahu, kita i'tiqad atau tidak i'tiqad, tetap saja Allah Ta'ala tu suci. Cuma, mana kita tu kena mensucikan hati kita tu daripada menganggap, beriktikad, menyangka bahasanya ada kekurangan di Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, mana maha suci Allah Taala, indaqaiqin naqais. Suci Allah Taala daripada debu-debu kekurangan. Kekurangan di Allah Taala itu, sebesar debu pun tidak ada. Tu indaqaiqin naqais. Maha suci Allah Ta'ala daripada debu-debu kekurangan. Yakni kekurangan pada Allah Ta'ala hanya sekadar sebesar debu pun tidak ada. Itu maha suci Allah Ta'ala. Jadi bila kita kata subhanallah, kita menafikan kekurangan pada Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala tidak ada apa-apa kekurangan. Bila, mafhumnya ialah kita menisbatkan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Tu. Mafhumnya ialah kita menisbatkan, menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Secara mantuk, perkataan kita menafikan kekurangan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak kurang. Bila Allah tak kurang bermakna Allah Ta'ala itu sempurna. Jadi bila kita bertasbih dengan kata subhanallah, bermakna kita menafikan kekurangan di Allah Ta'ala secara mantuk. Secara mafhum mukhalafahnya, secara mafhum mukhalafah, maknanya kita menisbatkan, menetapkan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Bila kita kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah itu kita menisbatkan kesempurnaan kepada Allah Ta'ala secara mantuk, secara kata-kata. Secara mafhumnya ialah menafikan kekurangan di Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya bila kita kata subhanallah, bila kita kata Allah, mana alhamdulillah, sama aja makna dia. Cuma perkataan subhanallah itu menafikan kekurangan secara mantuk. Alhamdulillah menafikan kekurangan secara mafhum. Dia ada mantuk, ada mafhum. Tu. Kalau umpamanya, ini contoh dia lah. Untuk nak buka minda kita. Ini dia panggil perbahasan dalam ilmu usul fiqh lah. Ini usuluddin. Misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqul lahuma uffin. Kamu jangan kata kepada kedua mereka itu ibu bapa kamu uff. Jangan kata uff. Maksudnya kalau bahasa Melayu tu tak boleh kata. Kemudian memukul kedua ibu bapa tidak disebut dalam Quran. Jadi maksudnya adakah boleh memukulkan dua ibu bapa? Kalau kata uff pun tak boleh, kalau pukul lebih-lebih lagi lah tak boleh. Itu dia panggil mafhum aulawiyah. Mafhum secara lebih utama. Kalau kata uff pun tidak boleh, memukul lagi-lagilah tidak boleh. Jangan kita buat bodoh. Maksudnya orang panggil kata uff saja tak boleh, pukul boleh. Jadi begitulah, itu mafhum itu dia banyak jenis pula. Sekarang bila kita kata subhanallah, maknanya kita menafikan kekurangan Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama sebenarnya kita menisbatkan kesempurnaan kepada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala tak ada kekurangan, bermakna dia sempurna. Bila kita kata alhamdulillahi rabbil alamin, bila kita kata begitu, bermakna kita menisbatkan kesempurnaan. Dalam masa yang sama, kita boleh ambil mafhumnya ialah Allah Ta'ala tidak ada kekurangan.
Jadi kekurangan di Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah mustahil. Tentu tidak. Bila kata mustahil Allah Ta'ala itu ada kekurangan, maka tuli, buta, setengah daripada kekurangan. Maka sabitlah baginya, nya Ta'ala sam'un dan basarun, makna samuk dan juga basar. Sebab kalau tidak bersifat dengan samuk, bermakna tuli. Kalau tak bersifat dengan basar, bermakna buta. Sedangkan tuli dan buta itu sifat kekurangan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada kekurangan. Sebab itu kita kata subhanallah. Sebab itu kita kata alhamdulillah. Karena Allah Ta'ala tu tidak kurang dan Allah Ta'ala tu sempurna. Tu. Bila mustahil, kekurangan di Allah mana sifat tuli buta, maka sabitlah baginya Allah Ta'ala sam'un dan juga basarun. Dan apabila sabit ni maknanya tetap pada hati kita. Tetap pada hati kita, kejap molek, kejap. Tetap atau berkejap molek pada hati kita. Tu. Jadi kejap, tetaplah keduanya. Dan apabila sabit keduanya, sabit samuk dan basar, mustahilah tuli dan buta. Kerana samuk tak boleh berhimpun dengan tuli. Basar tak boleh berhimpun dengan buta. Dia kena ada salah satu sahaja. Kalau tidak samuk bermakna tuli, dia kena tuli lah. Kalau tidak tuli bermakna samuk. Jadi tak boleh kita kata Allah Ta'ala tu tuli atau buta, kerana kedua-duanya ialah sifat kekurangan. Kekurangan di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kekurangan atas Allah Ta'ala mustahil. Hukumnya tentu tiada lemah. Qala muallifu rahimahullah ta'ala, kita intikal kepada sifat yang seterusnya. Yang ke-13, itulah yang terakhir, nisbah kepada qaul yang rajih, yang membilangkan 13 sifat sahaja, yang wajib kita ketahui secara tafsili. Ke-13 maknanya kalam, artinya berkata-kata. Dia kalam berkata-kata tu dia panggil ta'alluq bagi sifat kalam. Kalam ini maksudnya ialah di zat Allah Ta'ala tu ada sifat kalam. Maka dengan adanya sifat kalam ini, dia boleh berkata-kata. Gitu. Jadi, kerana kita tidak mau kelirukan, panggil pelajar-pelajar sekian, cukuplah kita katakan makna sifat kalam. Adapun berkata-kata itu ialah samarah ataupun dia panggil muta'allaq kepada sifat kalam. Jadi macam kita ni, kita boleh berkata-kata. Sebab apa kita boleh berkata-kata? Kerana ada sifat kalam pada diri kita. Kalau kita tidak ada sifat kalam, jadi lawan kepada kalam itu ialah bisu. Kalau seorang yang bisu itu dia tak boleh berkata-kata. Seorang yang tidak berkata-kata bukan bermakna dia bisu. Dia boleh berkata-kata, cuma dia tak berkata-kata. Kerana setiap orang itu dia ada masa dia untuk berkata-kata. Jadi, kalam itu maksudnya sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Yang mana dengan sifat kalam inilah dia tu boleh berkata-kata. Itu dia. Artinya berkata-kata, tak apalah kita ni. Jadi, berkata-kata maksudnya boleh berkata, mana adanya suatu sifat. Dia kalam ini kalau kita bandingkan kepada kita makhluk lah, makna kita ada sifat perkata, dia panggil boleh berkata-kata. Maksudnya kejadian di bahagian mulut kita, tengkuk kita tu, itu kebolehan kita tu berkata-kata. Nak kata peti suara ke apa katalah. Tapi Allah Ta'ala, mana sifat kalam lah kita kata. Adanya sifat kalam di Allah Ta'ala itu menjadikan dia boleh berkata-kata. Bukanlah maknanya kalam itu maksudnya berkata-kata betul-betul begitu. Bukan. Berkata-kata tu dia panggil muta'allaq dia dah. Muta'allaq tu maksudnya ialah benda dia ta'alluq ki baginya. Makna dia bila ada sifat kalam boleh bercakap, boleh berkata-kata. Artinya berkata-kata dan iaitu sifat yang qadimah.
Qadimah ni makna sedia kala. Sifat kalam Allah Ta'ala tu sedia kala. Tidak ada mula. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dia tak sebut. Yang wujudiyah ataupun mawjud. Tu. Sifat kalam Allah Ta'ala tu mawjud ataupun wujudiyah. Wujudiyah tu ada 3 makna dulu. Kita dah huraikan 2 kali dah. 2-3 kali dah kita huraikan. Yang mawjud. Sifat ni sifat yang mawjud. Ada sungguh-sungguh. Yang ulama buat ibarah dengan kata lawin kasyafal hijabu la ra'aina. Seandainya terbuka hijab di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, la ra'aina, kita boleh melihat kalam Allah Taala, di zat Allah Taala tu bagaimana. Jadi sifat-sifat ma'ani ini dikiaskan dengan zat Allah Taala, boleh dilihat di akhirat kelak oleh orang yang beriman. Jadi perbahasan tentang melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, yang ini melihat zat Allah Taala. Adapun sifat ma'ani itu dikiaskan kepada zat. Kalau kita boleh melihat zat Allah Taala, sifat ma'ani pun sama juga. Adapun sifat wujud, sifat salbiyah dan maknawiyah itu tak boleh dilihat. Kerana dia bukan sifat yang bangsa ada. Ni sifat ma'ani ni boleh lihatlah. Sebab dia passion ada. Mana sifat yang wujudiyah, yang wujud. Fil khariji, pada kharij. Lagi pula yang qadimah, bila Allah Ta'ala bersifat dengan kalam. Sedia kala. Sebagaimana zatnya, bukan baru jadi, tidak. Sifat yang qadimah, yang berdiri maksudnya yang ada pada zat Allah Ta'ala. Yang berdiri maksudnya yang ada pada zat Allah Ta'ala. Yang menunjuk ia sifat kalam. Bahasa Arabnya ialah dilalah. Bahasa Arab panggil dilalah. Maknanya menunjuk, dalil lah, dalil. Dilalah makna menunjuk. Kalau samuk basar ilmu takluk inkishaf, jadi ternyata, jadi terbuka. Kalau kalam dia takluk dilalah. Kalam dia serupa dengan ilmu pada muta'allaq. Muta'allaq maknanya tempat takluk. Tu dia. Dah start mana? Okey. Siapa dah? Tak gini. Jadi kalau kita ada sifat mana sifat qudrah, irada, kemudian sifat ilmu, haya, tak ada, sama, basar, kalam. Nampak ni? Nampak? Kalam. Jadi, dia panggil muta'allaq. Muta'allaqat. Boleh juga. Muta'allaqat. Atau muta'allaq. Muta'allaq. Bagi data. Muta'allaq. Muta'allaq ni maksudnya ialah tempat ta'alluq. Tempat ta'alluq. Tempat ta'alluq. Satu lagi, dia panggil wajah. Wajah ta'alluqi. Cara lah maksudnya, cara. Ta'alluq. Jadi, kalau qudrak kita tulis satu-satu. Tulis satu-satu. Jadi, kalau qudrak, muta'allaq dia ni, muta'allaq ni macam ni. Kalau kita kata postman, kalau postman itu, muta'allaq dia agak surat lah. Benda.
bahan. Muta'alaq tu kalau kita kata tukang masak. Tukang masak tu muta'alaq dianya ialah bahan-bahan yang nak dimasak. Seperti ayam, kambing, itu dipanggil muta'alaq dia. Jadi kudrat ini dia bertakluk dengan apa dia? Tu. Bertakluk dengan mumkinat. Tu. Jadi mumkinat tu dia panggil muta'alaq. Mumkinat. Apa dia mumkinat? Perkara yang harus ada dan tiadanya. Itu muta'alaq dia. Muta'alaq ni maknanya skop ataupun bidan. Bidan tugasan. Ialah dia bertakluk dengan muta'alaq. Iradah pun sama juga. Mumkinat juga. Mumkinat. Jadi kudrat iradah tugas takluk kudrat, tugas kudrat ialah mengadakan tiap-tiap mumkinat atau meniadakan akan dia. Jadi mumkinat. Iradah takluk dia menentukan hendak mengadakan ataupun mengekalkan di atas ada, tiada ketika waktu imkan. Dan setelah menghendaki akan mengadakan, maka menentukan di atas apa sifat, gemuk ke, kurus ke, kaya ke, miskin ke. Adapun ilmu sekalian perkara. Sekalian perkara tu apa dia? Sekalian perkara tu maksudnya sekalian yang wajib, sekalian yang mustahil dan sekalian yang harus. Tu dia tiga tulah sekian perkara. Allah Taala tahu yang wajib, Allah Taala tahu yang harus, Allah Taala tahu yang mustahil. Adapun kudrat ni hanya mengadakan mumkinat. Yang wajib Allah Taala tak mengadakan. Yang mustahil Allah Taala tak mengadakan. Sebab tu apabila orang tanya Allah Taala kuasa ke tidak mengadakan anak. Lalu kita tanya balik, mana anak itu apa hukumnya? Anak kepada Allah Taala. Hukum akal kata apa dia? Anak nisbah kepada Allah Taala. Mustahil. Jadi bidan tugasan kudrat dia tidak bertakluk dengan perkara yang mustahil. Bidan tugasan kudrat hanya bertakluk maksudnya berkaitan dengan mumkinat sahaja. Jadi tidak timbullah soal Allah Ta'ala kuasa ke tidak menjadikan anak atau isteri baginya. Karena anak kepada Allah Ta'ala itu hukumnya mustahil pada akal. Isteri Allah Ta'ala itu pun hukumnya mustahil kepada mustahil pada akal. Ilmu tahu, muta'alaq dia tu semua perkara. Yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Hayah tiada muta'alaq. Tiada. Dia tiada muta'alaq sebab apa? Sebab dia tiada takluk. Sifat hayah tidak ada takluk. Manakala samuk pula muta'alaq dia adalah maujudat. Maujudat ni makna yang ada. Tiap-tiap yang ada. Yang ada tu dua bahasa. Satunya wajib ada. Yang kedua harus ada. Jadi kalau yang mustahil kita akan buat lagi. Mana bulatan. Bulatan maknanya wajibat dan juga makna maujudat dan juga makdumat. Yang mana tempat bersilan itulah mungkinatnya. Jadi samuk mendengar apa? Yang ada saja. Yang mustahil samuk tidak mendengar. Yang ada tu ada dua bahasa. Yang pertama yang wajib adanya dan yang harus adanya. Sama juga dengan basar. Sama juga dengan basar. Basar pun dia bertakluk kepada maujudat. Bertakluk kepada maujudat. Kemudian kalam muta'alaq dia sama dengan ilmu sekalian perkara. Sekalian perkara. Sekalian perkara. Itu muta'alaq. Tempat takluk. Tempat takluk. Wajahu ta'alluki. Cara takluk dia. Qudrat takluk dia. Ta'thir. Ta'thir maksudnya memberi bekas.
Memberi bekas tu maksudnya memberi kesan. Takluk taksir. Daripada tak ada, jadi ada. Nah, itu dia panggil berbekas. Iradat pun sama juga. Nah, dia iradat dengan dia kamcing dua tu. Kawan baik. Taksir. Adapun takluk ilmu, takluk inkishaf. Inkishaf maknanya jadi nyata. Belum daripada kita tahu, Allah Ta'ala inkishaf dia tu qadim, sedia kala. Kalau inkishaf kita makhluk ni ialah baru. Kalau kita makhluk ni kita baru saja, mana bila kita tahu, jadi inkishaf jadi terbuka dah, maklum tu. Terbuka akan maklumat, maklum benda yang kita tahu. Hayah dia tidak ada, sebab dia tidak ada takluk. Sama takluk inkishaf juga. Jadi terbuka. Bila kita tengok, jadi nyata lah. Bila kita dengar, nyata lah. Suara ni. Tu macam pomen kereta tu. Start anjir dia kata, start. Kita pun start ni. Dia perhati. Dia cam dah. Ni. Tu. Jadi inkishaf. Jadi terbuka. Jadi ternyata. Jadi kalau tak dengar suara, ni. Jadi kita tak cam lagi. Tak boleh nak kenal. Tak ternyata. Tidak inkishaf dia panggil. Ni. Inkishaf makna jadi nyata, jadi terbuka. Sama, bahasa pun lagu tu juga. Buka bonek nak tengok enjing. Tengok cari. Takluk inkishaf juga. Jadi terbuka. Jadi, sama basar, mereka sama macam sifat ilmu. Dari sudut wajah takluk dia. Itu sama. Tetapi muta'alaknya berbeza. Kalau sama bahasa hanya maujudat saja. Tapi kalau ilmu sekalian perkara. Jadi ilmu dari segi muta'alak dia sama dengan kalam. Dari segi wajah ta'aluknya dia sama dengan sama basar. Adapun ta'aluk kalam, macam ni, ta'aluk dilalah. Dilalah ni maknanya menunjuk. Tu. Takluk dilalah. Mana menunjuk. Mana dilah? Kalam. Wa innamal kalam ma fil fuad. Hanya sahaja kalam itu ialah apa yang dalam hati. Itu kalam yang sebenarnya. Wa innamal lisanu mu'ribun. Hanya sahaja lisan itu mu'rib yang menterjemahkan, yang menzahirkan. Jadi kalau kita pergi ke kedai misalnya, pelayan mari tanya, Abe nak makan gapo? Senyap. Kita duduk senyap. Diam. Abe nak minum apa, Abe? Dia tanya. Kita senyap juga. Jadi macam mana dia nak tahu? Jadi bila kita kata nak te'obin. Jadi dia tahulah. Itu makna dilalah. Dilalah ni maknanya menunjuk. Dilalah ni dia ada. Dia ada. Yalah. Dilalah tu dia tidak. Dilalah lafziah. Tu makna kalamnya. Ada juga dilalah yang ghair lafziah, yang tidak lafzi. Misalnya muka kita tu merah. Menunjukkan kita nak marah. Misalnya, muka pula menunjukkan, tu dia panggil dilalah. Menunjukkan lapar, umpamanya. Muka pucat, menunjukkan demam ataupun gemetar. Tu. Jadi, itu dilalah. Dilalah tu dia ada lafzi. Jadi sekarang kalam tu dia panggil dilalah lafzi. Kalau kita manusia ni, makhluk ni. Tapi Allah Ta'ala tu tidak lafzi lah. Kerana kalam Allah Ta'ala sudah tentu berbeza. Dia kata kunci dia ialah mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Begitu. Asalkan kita faham itu, itu apapun dari segi nama, persamaan dari segi nama itu memang wujud. Tapi dari segi hakikat bendanya tak wujud persamaan kita dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala itu mukhalif. Menyalahi. Sudah tentulah kalam Allah Ta'ala itu tak sama dengan kalam kita. Tapi takluk kalam itu takluk dilalah. Bahasa Melayu panggil menunjuk. Bahasa Arab panggil dilalah.
Itu saja. Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, yang menunjuk ia kalam. Yang menunjuk ia kalam atas sekalian yang wajib, yang jaiz dan yang mustahil. Yang mana menunjuk sifat kalam ini di atas yang wajib. Mana yang wajib? Zat Allah dan sifat Allah Ta'ala. Dan jaiz harus. Yang harus itu ialah kita ni lah mungkinat. Dan yang mustahil juga menunjuk kepada yang mustahil. Jadi mana yang menunjuk di atas yang wajib? Yang wajib itu dengan itlaqkan kalamullah itu ialah Al-Quran juga diitlaq sebagai kalamullah. Tapi Al-Quran yang kita baca itu dia panggil kalam lafzi. Sebab kalam Allah Ta'ala tu ialah sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Tak bersuara, tak berhuruf, tak beri'rab. Tidak derah, tidak kohor, tidak sayuk-sayuk. Kayak kalam kita Allah sayuk-sayuk bunyi. Atau berderah, kecek derah kat sikit. Jadi Allah Ta'ala tidak ada sifat-sifat itu. Sebab sifat-sifat itu sifat-sifat yang baru. Ada lafaz, ada tulisan. Jadi macam mana pula yang dikatakan Al-Quran itu ialah kalamullah. Ialah Al-Quran yang kita baca itu kalamullah dengan makna kalam lafzi. Yang mana dia tu pula menunjuk kepada kalam yang hakiki. Iaitulah kalam yang menjadi sifat yang qadimah yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu yang perlu dibezakan. Dan di situ timbul isu dia. Timbul isunya Mu'tazilah yang mengatakan bahasanya Al-Quran itu adalah baharu, mana makhluk. Dengan atibar ada tulisannya, ada barisnya bila kita baca bersuara. Dan isu Al-Quran ini berterusan sampailah kepada zaman kita. Seperti bermaknanya faham Mu'tazilah itu dia wujud. Secara sedar ataupun tidak sedar, secara langsung ataupun tidak langsung di dalam cara pemikiran manusia pada zaman sekarang. Sama ada secara sedarnya ataupun tidak, tak secara langsung. Islam liberal misalnya membawa isu Al-Quran. Misalnya jaringan Islam liberal di Indonesia, JIL. Islam liberal ni di Indonesia awal tahun 70-an lagi tercetus. Ada yang membawanya. Liberal ini maknanya dia ke arah etis dah sebenarnya. Liberal ini maksudnya keterbukaan. Terlalu terbuka. Islam itu ialah suatu agama yang sangat terbuka. Begitulah. Supaya Islam itu kelihatan sangat sesuai dengan zaman moden ini. Memanglah Islam itu sesuai untuk semua zaman. Jadi yang liberalnya mana? Maksudnya ialah Islam yang telah sempurna ini, kalau seumpama sekeru, Nabi telah sekerukan makna kemah-kemah, kejap-kejap. Liberal ni dia longgarkan sekeru itu. Sekeru Islam. Maksudnya supaya Islam ini tidak nampak terlalu mengongkon ekstrim. Begitulah. Islam ini kan agama yang sangat sesuai, relevan dengan semua zaman. Ya betul. Kita setuju itu. Tetapi Islam tu ada cara dia tersendiri. Dia sesuai untuk dianuti, dipegangi dan juga diamalkan sepanjang masa sampai hari kiamat. Setara mana moden sekalipun dunia kita, tetap Islam itu boleh dianuti dan dipakai, digunakan dia. Jadi yang meliberalkan Islam ini, mereka longgarkan syariat Islam itu. Supaya dia kelihatan agak lebih terbuka. Kalau tutup aurat itu pakai khimar itu, biarlah nampak juga sikit-sikit rambut. Ni tak nampak langsung. Itu ekstrim. Maka diwujudkan label-label yang dipanggil ekstrim, melampau. Dimomok-momokkan orang panggil Islam itu dengan suatu perkara yang hodoh. Jadi Islam mereka berfikir ni kerja orang yang otak-otak dia terlampau cerdik. Meletakkan akal di atas. Itulah.
Itu punca dia. Meletakkan akal di atas. Syariat. Syariat ni di bawah. Di bawah akal. Jadi, Al-Quran, kalau Islam liberal sekarang itu, Al-Quran itu tidak ada apa-apa kehormatannya sebagaimana yang dianggapi oleh kita umat Islam. Maknanya, di dalam demonya dia buat, dia pegang Quran, kemudian dia jatuhkan Quran, tak ada apa-apa pun. Tidaklah perlu kita menghormati, menyanjung. Quran itu biasa seperti kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain. Jadi, itu maknanya Islam liberal. Kemudian yang dah agak senyap sekarang setelah begitu geger di Indonesia, iaitulah Pompes Az-Zaitun dengan pemimpinnya pada masa sekarang ialah Panji Gumilan. Juga menyentuh tentang isu Quran. Quran itu bukan kalamullah, dia kata. Dia kata situ. Al-Quran bukan kalamullah. Al-Quran itu turun entah dengan bahasa apa. Pandai-pandai Nabi Muhammad lah yang menibaratkan dia dengan bahasa Arab. Jadi Quran itu dia kata hadis Nabi. Gitu tu status dia. Jadi masih lagi tentang isu Al-Quran. Maksudnya, Al-Quran itu sendiri yang diitlaqkan juga dia itu sebagai kalamullah. Tapi bukanlah maksudnya kalamullah itu maknanya satu sifat yang qadimah, yang wujudiah, yang ada di zat Allah Ta'ala. Bukan begitu. Quran itu disebut oleh ulama sebagai, dia panggil kalam lafzi. Namun, Quran yang kita baca itu tidak boleh kita katakan baharu. Kerana bimbang membawa kepada, apa dia? Waham manusia kepada bahawasanya Quran itu baru dah. Mana kalamullah itu makna baru. Kalam yang Allah Ta'ala, kalam zati, kalam hakikat yang ada di zat Allah Ta'ala itu baru juga. Ulama sekat awal-awal. Jadi, ulama Ahlus-Sunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran itu adalah qadim, tidak baru. Mu'tazilah pada zaman Khalifah, pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, akhirnya berjaya menguasai Khalifah. Bila dia dah berjaya, ulama Mu'tazilah dah berjaya, menguasai orang panggil Khalifah. Lalu ajaran Mu'tazilah mereka itu begitu dipaksakan kepada ra'iyah dan juga para alim ulama. Maka di antara isu yang diangkat oleh Mu'tazilah ialah khalqul Quran. Quran itu adalah makhluk. Quran ada makhluk. Begitu dipaksa ulama-ulama Islam untuk mengaku Quran ini adalah makhluk. Ramai ulama-ulama Islam yang dibunuh, yang dipenjara, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara kerana mempertahankan bahasa Quran itu adalah mana kalam Allah Ta'ala yang qadim. Bukannya hadis mana baru, tidak. Jadi, kalam Allah Ta'ala itu maknanya lagi pula dia tu sunyi. Sunyi ni makna tak ada lah. Sunyi lah sebab tak ada orang. Sunyi, sunyi lagi pula sunyi daripada huruf. Lepas tu Quran yang kita baca tu ada huruf. Itulah dikatakan bahasanya Quran itu ialah kalam lafzi. Dan suara. Dan boleh kita katakan mana i'rab. I'rab ni makna baris. Dan lainnya. Lain daripada tu, daripada segala sifat-sifat kalam yang baharu. Segala sifat-sifat kalam yang baharu. Itu seperti dia kata nombor 3 di luar tu. Qauluhu dan lainnya seperti segala baris. Itu i'rab. Dan dahulu dan kemudian. Maksudnya kalam ini terdahulu, kalam ini terkemudian. Itu pun tidak ada begitu. Kalam Allah Ta'ala. Tu. Ini sebab kalam Allah Ta'ala adalah qadim. Mana sedia kala. Jadi sunyi dia daripada huruf dan suara. Dan lainnya daripada sekalian sifat kalam yang hadis. Apa sahaja sifat kalam yang baharu. Seperti kita kata koho. Kalau orang Kelantan, koho. Perlahan.
deras, sayup-sayup berbunyi, bergema. Itu sifat kalam yang baru. Lantan, itu sifat kalam yang baru. Jadi sifat-sifat ini tidak boleh diitlaqkan kepada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalam Allah Taala menyalahi mukhalafah dengan kalam yang baru. Dan takluk ia dengan segala perkara. Tu. Segala perkara tu dia ada taklid juga, yakni wajib dan jaiz dan mustahil. Ingat. Segala perkara tu makna sekalian yang wajib, yang jaiz dan juga yang mustahil. Jadi apa dia? Muta'allaq dia tu ialah semua perkara. Sama ada yang wajib, yang harus dan juga yang mustahil. Maknanya menunjuk dan takluk kalam seperti dan takluk ia dengan segala perkara yang tersebut tu segalanya wajib, yang harus dan juga yang mustahil. Seperti ilmu serupa dengan ilmu. Tengok. Ilmu sekalian perkara, kalam sekalian perkara. Serupa ilmu. Dari sudut muta'allaqnya seperti ilmu. Adapun cara takluk dia tak sama. Tetapi maksudnya ialah takluk kalam seperti takluk ilmu. Yakni takluk dari sudut muta'allaqnya. Benda yang ditakluknya. Tetapi takluk ilmu, takluk inkisyaf. Takluk ilmu, takluk inkisyaf. Dan takluk kalam, takluk dilalah. Dia tak serupa. Dari sudut cara takluk, ilmu dia serupa dengan takluk samuk basar. Yakni takluk inkisyaf. Jadi ilmu tu, dia serupa dengan ilmu, sifat ilmu dia ada serupa dengan samuk basar. Dia ada serupa dengan sifat kalam. Serupanya ilmu dengan samuk basar dari sudut cara takluk dia itulah inkisyaf. Kemudian dia serupa dengan kalam dari sudut muta'allaq, benda yang ditakluk, iaitu sekalian perkara. Jadi takluk kalam ini dinamakan sebagai takluk dilalah. Dilalah maksudnya menunjuk. Kita nak tunjukkan suatu perkara tu kena katalah. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada yang wajib. Yang wajib itu ialah zat Allah Taala dan juga sifat Allah Taala. Seperti la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang sebenar yang layak dan semua malaikat aku. Atau la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu Allah Ta'ala, kalam Allah Ta'ala itu berbicara tentang yang wajib. Maksud dia menunjuk kepada yang wajib. Takluk dilalah. Kalau kepada yang harus itu kejadian alam ini lah. Alladzi khalaqas samawati wal ardh. Langit, bumi dan apa saja yang wujud ini itu adalah harus. Dan yang mustahil, Allah Ta'ala merakankan perkataan orang-orang Kristian, Inna Allah thalithu thalathah. Bahasanya Allah Ta'ala itu yang ketiga daripada tiga Tuhan. Itu i'tiqad orang panggil orang Kristian. Jadi mana takluk dilalah. Jadi dilalah kalam Allah Ta'ala ialah kepada sekalian perkara. Tu. Dan takluk kalam dengan nisbah kepada yang lain daripada suruh dan teguh tanjizi qadim. Dan takluk kalam dengan nisbah kepada yang lain. Ila akhir wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب الصلاة والسلام على أشرف وعلى آله وصحبه اللهم تقبل وتب علينا يا مولانا إنك اللهم إنا نسألك العلم خائفين وإنابة المخ والشكر الصابر وتوبة الصديقين وصلى الله على محمد الحمد لله